Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan kesyukuran dengan limpah kurnianya dan hidayahnya juga mengizinkan kita menjayakan dan bertemu pada kelas hari ini, kelas tadabbur Quran yang merupakan kali pertama dilakukan secara atas talian menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Tidak lupa selawat serta salam kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mudah-mudahan berkat pada hari ini kita sentiasa dikurniakan kekuatan, keikhlasan untuk mempelajari dan mendalami ilmu Al-Quran insya-Allah. Sebelum saya meneruskan slot pada pagi ini, saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada para peserta yang berjaya melibatkan diri dalam kelas tadabbur Al-Quran. Para peserta muslimin dan muslimat dijemput masuk. Baik, sebelum kita memulakan kelas pada pagi ini, sedikit perkongsian yang saya ingin kongsikan berkaitan dengan kelebihan bagi mereka yang bertadabbur Al-Quran. Baik, yang pertama sekali, bacaan Al-Quran dapat difahami kalau kita mempelajari ataupun bertadabbur Al-Quran. Bacaan Al-Quran dapat lebih difahami. Amalan tadabbur ini adalah antara salah satu kita punya ikhtiar supaya kita dapat mempraktiskan ketika kita membaca Al-Quran. Kerana apa? Sebab ia membantu mendekatkan diri kita dengan Allah insya-Allah. Yang kedua, memberikan daya fokus yang lebih tinggi. Apabila kita bertadabbur, hati kita akan lebih tenang dan perasaan kita akan lebih khusyuk akan timbul. Kerana apa? Kerana waktu ketika kita membaca Al-Quran, kita lebih fokus kepada apa yang ingin disampaikan kalau kita faham apa yang kita baca pada ketika itu. Dan yang ketiga, meningkatkan kefahaman terhadap makna ayat. Pembelajaran Al-Quran ini tidak disertai dengan kefahaman adalah satu kerugian. Maknanya rugilah kalau kita baca Al-Quran tapi kita tidak tahu maknanya. Sebab apa? Seolah-olah kita membaca tanpa kita tahu makna dia, tanpa kita tahu maksud yang sebenar dia, apa yang ingin disampaikan. Jadi dengan tadabbur Al-Quran ni kita dalami dan supaya kita apa yang kita baca kita lebih mudah faham dan lebih kita fokus apa yang kita baca. Begitulah serba sedikit berkaitan dengan kelebihan tadabbur Al-Quran yang mana kita akan belajar selepas ni yang dimulakan dengan surah Al-Fatihah. Baik, di sini saya bacakan sedikit biodata ataupun panel murabi kita pada hari ini. Baik, insya-Allah ceramah kita pada hari ini ialah Ustaz Muhammad Suhaimi bin Muhammad Aziz, berkhidmat sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur. Beliau berasal dari Kuala Lumpur. Beliau mendapat pendidikan di Diploma Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Darul Quran JAKIM. Kemudian ijazah sarjana muda takhasus Al-Qiraat Al-Azhar Shubra Mesir, Master Al-Quran dan Al-Sunnah UKM Bani. Beliau juga adalah merupakan penyusun terjemahan Mazhab Qiraat 10 Tariq Syatibi, penulis buku Ijaz Rasam Al-Quran iaitu Keindahan Keajaiban Tulisan Al-Quran, pemilik channel YouTube Kawadim Al-Quran iaitu berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Qiraat, guru kelas praktikal qiraat dewasa atas talian, merupakan penulis blogspot ahlilquran.blogspot.com dan merupakan admin channel Telegram Al-Qiraat wal Masailu iaitu Qiraat SMKAKL Suhaimi. Itulah sedikit berkaitan dengan biodata kita punya murabi pada hari ini. Tanpa membuang masa, saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Suhaimi untuk meneruskan slot yang seterusnya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bih wa natawakkalu alaihi wa nubri'u minal hauli wal quwwati ilaihi. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabiyya. Bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang berusaha Ustazah Siti Hajar,
admin kepada dan berusaha juga yang admin kepada Darul Qurra yang telah bagi peluang kepada saya untuk bersama-sama dengan jemaah yang dihormati lagi dimuliakan jemaah untuk kelas tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah pada pagi ini kita sama-sama dapat berjumpa dalam atas talian ini untuk kelas tadabbur Al-Quran. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi keberkatan kepada kita dan kita mendapat naungan sayap malaikat. Bermakna di situ ialah barakah dan keberkatan ataupun kasih sayang Allah SWT di atas talian walaupun masing-masing di dalam rumah di rumah sendirilah kan. Okey. Jadi ahlan wa sahlan fi rihabil Quran. Selamat datang ke pangkuan Al-Quran. Saya selalu ucapkan kepada kelas saya kalau untuk kelas Quran ni saya suka sebut ahlan wa sahlan fi rihabil Quran. Selamat datang ke pangkuan Al-Quran. Jadi ini salah satu usaha kita untuk berada di pangkuan Al-Quran. Bukan senang bukan semua orang boleh libatkan diri untuk bersama-sama dengan Al-Quran. Dan kita ambil juga kesempena dengan bulan Ramadan, bulan puasa ni, bulan yang dimuliakan kerana turunnya Al-Quran pada salah satu malamnya. Sebab Al-Quran sebab dia adalah Al-Quran. Jadi kalaulah Al-Quran itu diturunkan dalam satu malam, kemudian disebabkan malam tu menjadi mulia, disebabkan satu bulan menjadi mulia, dihiaskan lagi dengan puasa di siang harinya, apatah lagi kita manusia yang mengaji lah. Jadi bulan malam itu makhluk Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan kerana Al-Quran, maka kita yang mengaji ni pun mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di dalam golongan yang mendapat kemuliaan Allah SWT di akhirat kelak. Jadi begitulah. Jadi kalau dengan asbab Quran, banyak-banyak malaikat Jibril dimuliakan kerana asbab dia menurunkan Al-Quran, melalui dia lah perantaran menjadi perantara kepada Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran, dia menjadi malaikat yang paling mulia. Disebabkan Al-Quran juga, bumi Mekah dan Madinah menjadi tempat yang paling mulia sekali. Di dalam bumi ni, besar-besar, banyak-banyak tempat yang comel, banyak cantik ni, tempat yang banyak cantik, indah ni, tapi Mekah dengan Madinah juga menjadi tempat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebab apa? Sebab Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kita yang melangkah kaki mencari ilmu-ilmu Al-Quran, mencari kelas-kelas pengajian Al-Quran, mudah-mudahan kita pun termasuk di dalam golongan yang Allah Ta'ala muliakan. Dan saya ucapkan tahniah lah kepada jemaah semua, tuan-tuan, puan-puan, tak kira usia, sama ada yang kecil, saya dimaklumkan juga ada yang kecil, ada yang remaja, ada yang dewasa. Mudah-mudahan semua Allah Ta'ala bagi keberkatan dan rahmat dia. Dan saya teringat dulu ketika kami mengaji pondok dulu, yang datang tu tua-tua, yang datang tu tua-tua belajar apa jemaah? Belajar tentang pasal ambil wuduk je. Jadi bila ditanya kenapa lah belajar wuduk lagi, tak lepas-lepas lagi ke? Belajar ambil wuduk je, fiqh tu buat wuduk sahaja. Tapi datang lagi, orang kata dengan keadaan tua tu, orang kata terhegeh-hegeh datang ke madrasah di surau balai staf kami tu ngaji dengan tok guru kami dulu. Maka dia duduk datang, habis sejam balik semula ke rumah kan. Bila ditanya kenapa begitu, sebenarnya bukan mereka nak sangat wuduk, nak faham wuduk ni dah faham dah kan. Tapi yang sebenar-benarnya mereka nak mati dalam keadaan mereka menuntut ilmu. Itu makna yang lebih besar dalam kehidupan seorang Muslim, mencari keredaan di segenap segi. Baik, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Jadi permulaan kelas kita bagi tadabbur Al-Quran ini memakan masa tempoh yang lama lah. Bukan sekejap sehari dua, tidak. Saya dulu pun ngaji kitab kitab Tafsir Jalalain, habis satu kitab tu dengan Ustaz Ahmad Acil. Kemudian kita ngaji juga kitab
An-Nasafi, tafsir An-Nasafi, kemudian tafsir apa lagi. Yang lain tu sikit-sikit lah. Tapi yang saya habis betul-betul dengan ni, tok guru saya ialah tafsir Jalalain lah. Kemudian juga dengan Maulana Abdul Hadi bin Yaakob. Yang tu ngaji sikit pun dapat faham besar. Sebab dia seorang Maulana lah, orang Melayu kita. Baik. Jadi perlukan kepada beberapa syarat. Untuk mengaji ni, apa jua ilmu, kita kena ada syarat dia. Ngaji agama ni ada syarat dia tuan-tuan. Bukan sekadar main macam tu je. Ada masa lapang, kita ikut. Bila kita rajin, kita ikut. Bila kita malas, kita tinggalkan. Tak. Sebenarnya ada syarat dia. Seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam dia punya syair dia, iaitu dia kata akhilan tanalal ilma, wahai saudaraku, sama sekali kamu takkan mencapai ilmu, kamu takkan memperoleh ilmu. Lan, dia menggunakan perkataan lan. Orang ngaji agama ni ataupun ngaji bahasa Arab dia tahu sedikit lah. Lan ni kalau dah guna, orang Arab guna, maknanya memang tak dapat langsung lah. Takkan ada ruang langsung. Maknanya tak ada sikit pun ruang untuk boleh capai tu. Jadi perkataan lan tu tak sama dengan lam, tak sama dengan la. Tu. Jadi lan ni paling tinggi sekali lah. Kalau dah guna perkataan lan ni maknanya dah tak boleh capai dah. Tak boleh dapat dah benda tu. Apa kata Imam Syafi'i? Akhi lan tanalal ilma, wahai saudaraku, kamu takkan dapat mencapai ilmu itu illa, dia letak istisna kat situ, iaitu kecuali illa bisittatin, yang kecuali dengan 6 perkara. Yang pertamanya ialah zakain. Zakain apa dia? Zakain ni ialah dapatkah yang pertama sekali ialah cerdik. Tu. Ni syarat pertama Imam Syafi'i letak, cerdik dia. Imam Syafi'i memang dah cerdik kan. Apatah lagi sejarah dia kalau kita lihat memang hebatlah dia kan. Satu hari dia cuba nak masuk kelas Imam Malik, dia cuba-cuba tak dapat. Kelas Imam Malik ni bukan sebarangan orang boleh masuk. Budak-budak kecil macam Imam Syafi'i ketika tu memang tak boleh lah kan. Tapi dia mohon juga akhirnya dapat. Ada satu kisah seorang lelaki yang cuba masuk kelas Imam Malik. Ni bukan Imam Syafi'i lah, ni orang lain. Dia tak dapat masuk Imam Malik, tak benarkan dia masuk. Apa dia buat? Dia pergi jumpa pemerintah, dia minta surat. Surat apa? Surat sokongan. Itu biasa kita buat kan. Nak dapatkan sesuatu, kita dapatkan sokongan. Jadi buat surat. Jadi surat tu daripada khalifah sendiri. Bukan daripada gubernur, bukan daripada menteri-menteri bawah, penasihat, bukan apatah lagi pegawai bawahan. Tapi daripada khalifah sendiri ketika tu. Sampai surat tu kepada Imam Malik. Imam Malik kata, first kali Imam Malik koyak dulu surat tu. Dan dia kata apa pada pelajar tu, ilmu aku ni tidak boleh dibeli macam ni. Tu. Maknanya backing dia, maknanya garang betul Imam Malik ni. Okay. Jadi Imam Syafi'i satu hari dia terlepas masuk juga. Alhamdulillah Imam Malik bekalkan satu kitab. Nak ngaji kelas aku ni kena hafal ni, kena hafal kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta Imam Malik ni tebal lebih tebal daripada Quran 30 juzuk ni. Kalau kata macam ni lah tebal dia. Kalau macam ni lah tebal Quran, Imam Malik punya kitab Al-Muwatta tu lagi tebal lah. Mungkin 2 atau 3 kali daripada Quran ni. Sebab dia menghimpunkan kalam qaulun Nabi, hadis-hadis Nabi, kalam-kalam sahabah dan orang-orang alim ketika itulah. Baik. Jadi Imam Syafi'i bila dapat kitab tersebut, malam tu dia hafal. Macam mana dia hafal? Dia buka sehelai demi sehelai. Bila dia nak hafal, dia buka sehelai. Bila dia nak hafal halaman yang kanan, dia terpaksa tutup tangan halaman kiri dengan tangan kiri, dengan tangan dia. Bila dia nak hafal yang halaman kiri pula, dia terpaksa tutup halaman kanan dengan tangan dia. Tu apa sebab? Dia kata apa sebab? Supaya dia tidak terhafal secara serentak. Tu Imam Syafi'i lah. Sesuai dia kata cerdik ni.
Tu kehebatan Imam Syafi'i. Jadi satu malam dia hafal kitab Imam Malik Al-Muwatta' tu. Pagi-pagi dia dah sampai ke kuliah ataupun kelas Imam Malik, dia kata, aku dah hafal semua dah kitab ni, kan. Jadi satu-satu Imam Malik uji dia, dan dia boleh jawab semua sekali. Tidak ada satu huruf pun ataupun baris yang gugur daripada kitab Muwatta' Imam Malik daripada ingatan Imam Syafi'i. Itu hebat dia Imam Syafi'i. Kalau kita baca kisah dia banyak lagi lah. Mungkin saya nak datangkan satu kisah lagi Imam Syafi'i ni. Kehebatan cerdik, kehebatan yang Allah Ta'ala bagi cerdik dan luar biasa ni. Satu hari dia ada datang pengunjung daripada Rusia. Jadi dia datang nak jumpa kawan Syafi'i ni, Imam Syafi'i ni. Tapi Imam Syafi'i tak faham bahasa Rusia, orang Rusia ni. Jadi orang Rusia ni cakap nak jumpa dengan kawan Imam Syafi'i dan dia cakap dalam bahasa Rusia. Jadi Imam Syafi'i tak faham, dengar je lah. Dengar cakap, orang Rusia tu cakap panjang. Last sekali, orang Rusia tu pun pergi. Okay. Kemudian, di masa lain, Imam Syafi'i jumpa kawan dia. Kawan kepada orang Rusia ni lah. Yang orang Rusia nak jumpa dia ni. Jadi, Imam Syafi'i sampaikan balik apa yang dicakap oleh orang Rusia tu dalam bahasa Rusia. Tidak ada satu huruf pun ataupun baris yang tertinggal. Kalau Rusia ada baris ke? Tak ada lah. Maknanya satu kalam pun tidak ada yang gugur daripada kalam Imam Syafi'i ketika dia menyampaikan apa yang dipesan oleh orang Rusia tersebut kepada kawannya. Jadi kawan dia pun kata, dia nak bagi tahu gini je. Maknanya nak kata Imam Syafi'i itu hebatlah kecerdikan dia. Namun di sini syarat yang pertama ialah cerdik. Cerdik ni tahap kita ni maksudnya faham lah. Maknanya kalau guru ngajar tu cuba faham lah. Kalau tak faham tu jangan buat tangguh ke belakang lah ataupun di masa lain. Cuba tanya terus lah. Jadi maksud cerdik ni di tahap kita ni maknanya faham apa yang cikgu cakap, apa yang cikgu sampaikan, apa yang cikgu kupas, kita faham. Baik, itu yang pertama. Syarat pertama, zakain. Yang kedua ialah wahirsin, maksudnya haloba. Haloba maksudnya tamak lah. Tamak tang apa? Tamak tang ilmu lah. Nak dapatkan ilmu. Nak dapatkan ilmu ni haloba. Kena ada haloba. Barulah dapat banyak. Maknanya ada ngaji sana pergi. Ada ngaji sini pergi. Guru sana ngajar, pergi belajar. Guru sini ngajar, datang duduk elok, menadah kitab dan sebagainya. Kena ada haloba. Dengan sebab ilmu ni lah tuan-tuan, kita dapat mengenal Allah SWT. Dengan sebab ilmu ni lah kita dapat kenal akhirat. Dengan sebab ilmu ni lah dapat selamatkan kita daripada keadaan di alam akhirat yang tidak kita pastikan. Apakah nasib kita, syurga ataupun neraka. Jadi dengan ilmu ni lah menjadi asbab untuk kita selamat dunia dan akhirat. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu nakkan dunia, hendaklah dapatkan ilmu. Kalau nak akhirat pun dapatkan ilmu. Nak dua-dua sekali pun dengan ilmu. Jadi ilmu ni sangat penting. Orang kaya kalau dapat duit juta-juta tak ada ilmu, sehari boleh habis. Kan? Dan dah tak tahu nak beranakkan macam mana duit tu kan. Jadi gitulah. Jadi insan tu dia kena ada ilmu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bekalkan dia dengan akal. Akal dan hati. Jadi akal dan hati ni perlu disuruh dengan cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Baik. Kena ada sifat tamak. Dia ngaji macam mana pergi. Dulu saya ngaji di Mesir tu, kuliah tu memang pergi. Tapi di luar daripada kuliah tu lepas maghrib, lepas isyak, subuh, Sabtu, Ahad pergi ngaji jauh. Rumah saya tu saya pernah 2-3 transit lah nak sampai kuliah subuh, padahal kuliah subuh pun 2-3 transit nak pergi sana. Saya ngaji dengan Syekh apa Allahumma salli An-Nadawi. An-Nadawi, Mustafa Al-Adawi bukan.
Saya lupa nama Syekh tu, tapi di belakang dia An-Nadawiyah. Tu. Ulama hadis yang terkenal di Mesir. Saya ngaji kitab Bukhari dan kitab Muslim, Sahih Muslim. Sahih Muslim saya lebih banyak dengan Syekh Majdi. Tu. Sahih Bukhari saya banyak dengan Syekh An-Nadawi inilah. Sorry, maaf. An-Nadawi seorang lagi. Ini Al-Adawi. Saya Al-Adawi. Syekh Al-Adawi. Tu. Baik. Jadi kena ada sifat haloba. Baik. Kita nak terus pada yang ketiga, ijtihadin, iaitu mesti ada sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh. Ni kalau kita menuntut ilmu ni mesti ada sungguh-sungguh dia. Ada sifat ijtihad, bersungguh-sungguh, tak boleh malas-malas. Macam waktu ni lah, sedap tidur kan, sejuk, musim hujan pula kan, masih basah lagi subuh tadi pun, tanah pun masih basah lagi kan, tapi tahan mata kan. Kalau ikut ni memang perut tengah kenyang ni memang sedap tidur ni, tapi apa dapat, tak dapat apa-apa, bangun nanti jam 12 pun bangun jadi lapar dah kan. Jadi begitulah, jadi kena ada bersungguh-sungguh menuntut ilmu ni. Baik, kemudian wabul ghatin, ni penting juga. Apa yang digariskan oleh Imam Syafi'i ini memang penting, iaitu bekalan. Mesti ada duit, mesti ada duit. Kalau dulu dinar, dibekalkan dinar Imam Syafi'i, ayah dia meninggal, dibekalkan dengan 1000 dinar. Mak dia habiskan 1000 dinar tu hanya untuk memberi pelajaran kepada Imam Syafi'i, berkuda, ngaji hadis, ngaji Quran, hafal Quran. Ada duit, habiskan duit tu untuk belajar, menuntut ilmu. Apalah kiranya kan, kita duit yang sedikit kita salurkan kepada ilmu yang kita boleh lebih manfaat daripada, lebih besar daripada duit yang kita belanjakan kan. Kalau kita ada anak pun, hendaklah kita bagi dia ilmu, biar dia dapat ilmu. Hatta orang yang ada anak mengaji agama ni, Allah Ta'ala lebihkan dia punya rezeki dia. Sebab tu ada dalam hadis, saya tak ingat kitab mana, satu hari mengadu tentang saudaranya belajar sedangkan dia bekerja. Dia mengadulah pada Rasulullah, ya Rasulullah, dia ni macam mana, dia ni asyik ngaji je kan, saya ni asyik kerja je kan. Jadi Rasulullah kata, sebab dia ngajilah rezeki kau bertambah. Begitulah. Dulu saya ngaji di Mesir pun, kebetulan getah kebun ayah saya tu pun getah naik harga tinggi. Tu. Jadi sepanjang saya di Mesir, getah tu tinggi harga dia. Tu. Bila habis, getah pun jatuh harga dia. Tu. Bukanlah kita ni tok wali tak. Makna kata janji Nabi itu benar. Janji siapa lagi yang nak kata benar? Janji Nabi itu benar. Cuma yakin tak yakin je lah kita ni kan. Ada anak, bagi dia ngaji. Tu kan. Tak apalah ngaji sikit-sikit kan. Okey, alhamdulillah. Lama rezeki mak ayah pun bertambah. Jadi bekalan ni penting. Kesian orang tak ada bekalan, tak ada duit, nak mengaji, nak masuk sekolah pun tak ada, tak ada peluang. Baik. Yang kelima iaitu tunjuk ajar guru lah, wa irsyadi ustadi, iaitu tunjuk ajar guru. Penting. Baik. Yang terakhir 6 iaitu, ini penting lah, iaitu panjang masa dia. Waktu liz zaman, panjang masa dia. Sebab tu Al-Imam Qalun ngaji qiraat dengan tok guru dia Imam Nafi'. Bila ditanya, wahai Qalun, berapa kali kalau kamu khatam Quran dengan Nafi', tok guru kamu ni? Kata Qalun, aku tak ingat berapa kali, tetapi aku bersohbah ataupun aku berdamping dengan Imam Nafi' ni selama 20 tahun. 20 tahun tuan-tuan. Bukan sebulan, bukan 2 bulan, bukan setahun. SPM pun 5 tahun kan, lama kan. Ini 20 tahun. Begitu juga dengan seorang sahabat yang digelar dengan Alzamus Sahabah fi Kitabatil Wahyi, iaitu Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ni
dia pemegang amanah Nabi SAW dalam bab menulis wahyu. Apa dia kata? Ketika rombongan para tabi'in sibuk pergi ke sahabat demi satu sahabat untuk mendapatkan hadis, tapi bila sampai ke Zaid bin Sabit, riwayat ni diceritakan oleh anak perempuan Zaid bin Sabit. Apa kata dia? Apa kata Zaid ketika rombongan tu minta hadis, wahai Zaid, apa hadis yang kamu boleh bagi pada kami tentang Rasulullah? Maka Zaid bin Sabit kata, aku tak ada apa-apa kecuali rumahku ni dekat dengan rumah Nabi SAW. Ketika Nabi ada waktu lapang, Nabi akan panggil dan Nabi minta sama ada Nabi baca ataupun Nabi minta aku yang baca. Tu maknanya damping guru mengaji betul-betul ni lama. Sekejap tak jadi kan. Gitu jugalah Imam Syafi'i dengan Imam Malik kan. Beberapa lagi tokoh-tokoh ilmuwan yang ada dalam scholarship, sekolah dalam Islamic scholar ni, maknanya ilmuwan Islam ni ramai lagi menunjukkan mereka bersohbah dengan guru mereka. Bahkan mantan mufti Mesir Syekh Mutawalli Asy'arawi sampai dia tok guru dah meninggal lah, dia pun dah tua, masa saya mengaji sana pun dah tak ada dah kan. Tapi kita tengok balik video-video dia kan, ketika dia masih muda lagi, masa tu badan dia kurus lagi saya kenal dia dah tua, badan dia dah berisi kan. Masa tu kurus keding lagi tapi dia bersohbah ataupun bersama dengan guru dia semenjak daripada dia muda, dan ketika dia tua dia menangis-nangis teringatkan rindukan guru dia. Begitulah ilmuwan Islam yang memberi contoh kepada kita tentang panjang masa tu yang diperlukan syarat untuk mengaji agama. Baik. Seterusnya saya pergi pada takrif dulu baik. Jadi kita nak ngaji ni, ngaji apa kan? Kena kenal dulu. Kita nak ngaji ni apa dia? Al-Quran kan? Jadi Al-Quran tu apa dia? Jadi kena kenal dulu. Okey, saya nak bawa benda ni supaya kita kenal dulu agar kita punya standard kefahaman ni sama. Maknanya sama. Saya dengan tuan-tuan sama faham. Baru kita boleh pergi jauh. Dia punya tafsir ataupun tadabburnya, insya-Allah. Minta maaf. Kat sini. Okey. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sekali kita nak kenal lah dengan kitab yang kita nak ngaji ni, iaitu kitab Al-Quran bukan kaleng-kaleng ni tuan-tuan ini kitab Quran, makna sumber mentah ni untuk semua bidang agama semua ilmu yang ada dalam agama kita ni, semua bidang ilmu yang ada dalam agama kita ni, fiqh ke, tauhid ke, tajwid ke, qiraat ke, hadis ke, apa semua sumber utama dia adalah Quran. Jadi kitab yang kita nak belajar, yang nak kita sama-sama tadabbur ni bukan sebarangan lah. Dia bahan mentah. Jadi kita nak kenal siapa empunya dia kan, macam mana dia punya perjalanan dia, ataupun siapa yang terlibat macam tu lebih kurang macam tu lah. Jadi kita lihat pada pengertian Al-Quran. Al-Quran tu first kali ialah kalamullah. Penting ni kalamullah ni. Yang ni dulu. Letak ni dulu faham ni dulu. Kalamullah kalamullah maksudnya ialah ucapan Allah SWT. Nak kata ucapan di sisi kita ialah, tapi kalamullah ni maksudnya kata-kata Allah SWT. Itu. Jadi Al-Quran ialah kalamullah iaitu perkataan ataupun kata-kata daripada Allah SWT. Allah Ta'ala yang maha tinggi, Azza wa Jalla, yang mulia, yang hebat, yang lagi maha mulia. Baik, itu yang pertama. Baik, yang kedua, iaitu mengandungi mukjizat. Iaitu kalamullah yang mengandungi mukjizat. Mukjizat di sini ialah sesuatu yang mencari adat. Itu kan.
yang boleh mencari adat. Maksudnya kalau katalah manusia ni kata kalau kata nak dapat anak mesti kahwin dulu kan. Dah kahwin dapat anak, tapi bila tak kahwin dapat anak, tu mukjizat. Tu maknanya macam contoh Maryam, Sayyidatuna Maryam alaihassalam, dia dapat anak melalui mukjizat. Tak kahwin, tak disentuh oleh lelaki mana-mana, maka dia dapat anak. Maka itu adalah mukjizat. Sebab apa? Dia mencari adat. Kebiasaannya kalau nak kenyang kena makan dulu. Tapi ni tak makan dah kenyang. Itu mukjizat lah. Mukjizat ni disandarkan kepada para anbiya sahaja. Kalau disandarkan kepada tok wali, orang-orang alim, para sahabat, dia tak sebut mukjizat dah. Jadi mukjizat maksudnya begitu, yang mencari adat, yang keluar ataupun yang bersumber daripada Nabi SAW, daripada para anbiya. Baik. Kalau nak bahas mukjizat ni panjang lagi lah kan. Jadi faham, maklum dah benda tu. Okey. Baik. Seterusnya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tu maksud dia. Itu yang dikatakan Quran, diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril jadi perantara. Malaikat Jibril jadi perantara dia. Daripada Lauh Mahfuz dibawa ke Baitul Izzah. Tu rakyat bumi panggil Baitul Izzah, tapi para malaikat terkenal langit di atas tu dengan Baitul Ma'mur. Tu. Jadi di sana tempat turunnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pada malam Lailatul Qadar Allah Taala turunkan, kami turunkan kitab Al-Quran ni pada malam Lailatul Qadar. Diturunkan di mana? Sedebuk 30 juzuk tu di Baitul Izzah. Baik. Itu maksud dia. Jadi Baitul Izzah ni dalam beberapa riwayat yang menukilkannya, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahawasanya Baitul Izzah ini adalah seperti kamu wahai manusia, kalau di bumi ni Kaabah lah. Tapi kami untuk malaikat penghuni 7 langit ni, tempat kami adalah Baitul Izzah. Satu hari 70,000 malaikat, Nabi sebut dalam hadis tu 70,000 malaikat tawaf dia. Kita tawaf Kaabah, mereka para malaikat dan penghuni langit yang lain, yakni para malaikat lah, mereka tawaf Baitul Izzah sehari 70,000 bilangan dia. Kemudian sekali datang dan dah tak datang dah. Maknanya summa la ya'udun, dan mereka tidak kembali untuk buat tawaf di situ dah. Jadi Allah Ta'ala tempatkan Al-Quran di tempat yang paling mulia sekali, iaitu Baitul Izzah. Jadi ada yang nama Izzah, ada yang nama institusi nama Baitul Izzah ataupun Baitul Ma'mur. Mengambil sempena Quran pernah ditempatkan di situ. Kemudian daripada Jibril lah, daripada Jibril juga, daripada Baitul Izzah tu Jibril bawa daripada Baitul Izzah sedikit demi sedikit kepada baginda sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun lebih kurang macam tu, mengikut apa yang sedang berlaku, apa persoalan yang sedang ditanya oleh sahabat, apa yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat pada ketika itu, diturunkan sedikit demi sedikit mengikut arahan Allah SWT. 5 ayat, kadang-kadang satu surah yang pendek. Jadi itu maksudnya. Baik. Kemudian ditulis dalam mushaf. Hari inilah kita dah dapat kenal dengan mushaf. Ini mushaf lah. Okay. Yang dipegang, yang dibaca, yang dijual beli ni mushaf nama dia. Al-Quran tu, Al-Quran maksudnya apa yang di sisi Allah SWT. Apa yang kita pegang, apa yang kita baca, yang baca tu Quran, tapi yang kita pegang, yang kita beli jual ni mushaf nama dia. Kita tak boleh sebut Quran tapi lah maklum orang Melayu sebut mana Quran tolong ambil Quran atau mana begitu kan, berapa harga Quran. Tapi di sisi orang Arab dia tak sebut Quran, dia sebut mushaf.
Sebab apa? Quran maklum di minda orang Arab ni ialah iaitu apa yang di sisi Allah SWT, iaitu kalamullah. Kalamullah sifat qadim, maka kalamullah dia pun adalah qadim. Maknanya Quran tu pun qadim. Baik. Kemudian dipindahkan kepada kita secara mutawatir. Ini penting untuk kita faham. Al-Quran yang sampai pada kita hari ini adalah bentuk mutawatir. Apa makna mutawatir? Iaitu berpindah daripada satu generasi ke generasi seterusnya dalam bilangan yang ramai. Dan mustahil untuk mereka berkumpul untuk menipu. Kan? Contohnya begini. Contohnya rakyat Malaysia, kita sebut rakyat Malaysia, kan? Daripada Perlis sampai ke Johor, daripada Pahang sampai ke hujung Selangor ni, semuanya baca dengan satu Quran, iaitu kita sebut riwayat Qadun lah. Nak terang Qadun ni nanti, riwayat Hafs. Kita baca riwayat Hafs. Jadi semua baca macam tu. Dan kita dapati bahawa bacaan mereka sama. Daripada Al-Fatihah sampai An-Nas, bacaan sama je. Tak ada satu huruf, tak ada satu baris pun tertukar. Kalau baca Malikin Nas, semua baca Malikin Nas. Tak ada yang baca Malikun Nas ke Malikan Nas ke, tak ada. Maknanya begitulah mutawatir. Yang mustahil kalau nak berkumpul untuk menipu. Mustahil sangat-sangat. Mustahil nak kumpul satu tempat. Orang Malaysia semua nak kumpul, nak ubah, tak ada mustahil. Sebab kalau ada yang nak buat macam tu, kalau kata satu bandar, satu negeri nak buat macam tu, nescaya ada yang bangkit untuk menentangnya. Sebab ada kaedah likulli muhikkin mubtil. Setiap yang benar pasti ada pelawannya, iaitu yang salah. Likulli mubtil muhikkun. Setiap yang batil, orang yang bawa panji batil ni, pasti ada yang bangkit untuk menentangnya, iaitu golongan yang benar. Baik, itu maksud mutawatir. Baik. Kemudian Quran ni juga definisi dia ialah mestilah menjadi ibadat dengan membaca dia. Kalau dibaca sama ada di luar solat ataupun di dalam solat, baru dia dikira sebagai ibadah. Faham makna ke tak faham makna ke, tetap ibadah. Ada satu riwayat, wallahualam saya pun tak sempat nak semak apa status riwayat ni, tapi tuan-tuan boleh dengar dulu. Saya tak tahu status dia apa dia, sahih ke hasan ke. Satu hari Al-Imam Ahmad bin Hanbal dia dapat dia mimpi dan dia sampaikan kepada murid dia bahawasanya dia telah bermimpi dengan Allah, dia bermimpi berjumpa dengan Allah SWT sebanyak 99 kali. Wallahu alam lah macam mana rupanya macam mimpi tu, kita wallahu alam hanya yang mengalami sahaja tahu. Baik. Kemudian kali ke-100 Al-Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Dia dapat berkata-kata dengan keluarkan satu soalan. Ya Allah, ini kali ke-100 ni. Mimpi dia kali ke-100, dia tanya, ya Allah, minta maaf, Allah Ta'ala kata pada dia, bacalah Quran, sampaikan pada orang lain, hendaklah membaca Al-Quran. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal tanya, dapat tanya, terbuka dia punya kemampuan tu Allah Ta'ala bagi, dan dia tertanya, ya Allah, baca dengan faham makna ke tak faham makna? Main baca tak tahu makna ke ataupun mesti bermakna? Maknanya arahan Allah Ta'ala tu suruh baca Al-Quran tu dengan faham makna ataupun tidak. Maka jawapan Allah SWT, faham makna dan tidak faham makna. Maknanya dua-dua dapat pahala. Sebab itulah definisi Al-Quran yang saya bawakan di skrin, iaitu menjadi ibadah dengan membaca dia. Dikira pahala. Nabi pun sebut likulli harfin ashr. Setiap huruf tu ada 10. La aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun, lam harfun, wal mim harfun. Setiap alif lam mim tu dah 3 dah. Jadi 3 tu darab dengan 10 jadi 30. Jadi 30 pahala untuk alif lam mim sahaja. Kan? Bagaimana pula dengan bulan Ramadan?
bukan 30 dah, bahkan diganda-gandakan lagi kan. Maknanya begitulah. Macam orang solat fardu dapat 25, dapat 27. Jadi bulan Ramadan ni lebih lagi. Kan? Orang yang infak di jalan Allah SWT mendapat sumbulah likulli sumbulatin mi'atu habbah. Ada dapat 7 tangkai, setiap tangkai itu ada 100 buah bilangan dia. Jadi dalam bulan Ramadan ni lebih lagi lah, sebab tu Allah Ta'ala kaitkan selepas ayat tadi tu, wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah Ta'ala boleh gandakan kepada siapa yang dia nak dalam bulan Ramadan ni kan. Lebih lagi macam-macam Allah Ta'ala bagi kelebihan dalam bulan Ramadan ni. Jadi apatah lagi kita membaca Al-Quran. Sebab itulah Al-Imam Syafi'i menutup meja fatwa dia apabila Ramadan tu sampai. Bila Ramadan sampai, dia tutup meja fatwa dia. Dia tutup kuliah dia, dia tutup kelas dia. Maknanya tak macam kita ni lah kan, ada kelas tafsir kan. Maknanya Imam Syafi'i tu dia tutup. Dia tak nak ngajar, dia tak nak apa. Dia kenapa? Dia nak menghadap Quran sahaja. Jadi dia baca siang sekali khatam dan malam sekali khatam. Jadi cukup 30 hari, jadi 60 kali khatam dalam masa sebulan. Itu Imam Syafi'i lah tahap dia. Sehingga kan perawi yang membawa cerita ini, dia cuba ikut. Perawi yang melihat Imam Syafi'i itu, bila Imam Syafi'i dia kata, Imam Syafi'i ni bila pegang Quran, dia menghadap ke satu tempat, pemandangan ke apa sebagainya, dia menghadap, dia duduk situ sampai habis. Macam itulah keadaannya. Dia berhenti untuk solat, untuk apa? Untuk kitandas, begitu je. Habis sekali khatam, sekali siang habis sekali khatam. Jadi perawi ni dia cuba ikut dan dia buat. Berjaya tak? Jawapannya hampir berjaya. Iaitu dia dapat buat sebanyak 59 kali khatam. 59 kali khatam. Maknanya sekali lagi je. Apa dia kata, dia pun dah tak larat dah. Maknanya boleh demam tu. Saya ada tanya kawan-kawan saya yang masih Quran, hafal Quran. Mantap bagus hafazan dia. Paling diorang boleh buat dengan keadaan relax ialah 2 hari sekali khatam. 2 hari sekali khatam. Menghafal dengan menghafal. Jadi saya test tanya, boleh tak sehari sekali khatam? Kata boleh, tapi esok demam. Maknanya kita sehari nak buat sekali khatam pun dah demam. Imam Syafi'i sehari bukan sekali, bahkan 2 kali. Tu. Jadi masing-masing merebut untuk mendapatkan pahala, sebab tu disebut menjadi ibadah dengan membaca dia. Sama ada faham ataupun tidak. Itulah dikatakan Al-Quran. Jadi definisi ini ditambah lagi dalam beberapa kitab, di antaranya ialah ini. Okey, saya highlightkan sini ataupun saya kecilkanlah. Ni okey. Susunan Al-Quran terdiri daripada inilah bla 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 ni, boleh baca sendirilah kan. Yang lebih ringkas ialah dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itu definisi yang paling nak ringkas lah. Kalau macam saya datangkan ni, dia dalam bentuk lebih detail lah. Berapakah huruf dia? 323,671. Berapa kalimah? 77,000 lebih. Kemudian berapa ayat? 6,236. Itu di sisi kita punya lah. Baik. Kalau di sisi ulama Fawasil ni ada lagi lah. Geng-geng Andalus dikira lebih lagi. Seingat saya lah ketika saya ngaji di Syubura Qiraat dulu, lebih lagi. Mereka kira 6,000. Wallahu alam, saya terlupa dia punya ni. Tapi ada saya tulis dia punya bilangan-bilangan ayat ni di sisi ulama dalam saya punya blogspot. Siapa yang rajin tu type lah ahli Quran. Yang tu saya tulis semenjak saya ngaji lagi di Mesir. Jadi di sana kita berkenal dengan dunia internet ni, kita ngaji sikit-sikit, kita type situ supaya boleh jadi tatapan lah untuk sesiapa yang mencarinya. Tapi ada 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib dan 240
Maqra'. Ya, demikianlah pengertian Al-Quran secara keseluruhannya menggambarkan kepada kita bahawasanya Al-Quran ni sekian. Itulah Al-Quran yang kita baca tuan-tuan dan puan sama ada yang mengaji Quran, talaki, musyafahah selama ni duk pegang mushaf tu itulah mushaf ataupun Quran yang memiliki makna yang sangat besar. Jadi Quran ni kita ngaji tadabbur ni bukan kita setakat nak faham tajwid nak faham lancar baca, bahkan kita nak kenal empunya kitab ni. Itu tujuan utama tuan-tuan. Kalau setakat nak ngaji tajwid dia tapi tak kenal Allah, na'udzubillah min dzalik lah kan. Kita baca satu buah buku, kita nak kenal kehebatan penulis tersebut. Apatah lagi dengan Quran, kita nak kenal kehebatan Allah SWT tu itu adalah tahap yang tinggilah dalam maksud Al-Quran ini diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Spesialnya umat ini dengan kehadiran baginda SAW dan spesialnya dengan kehadiran Al-Quran Al-Karim. Satu mukjizat yang tak pernah habis, yang tak pernah kering. Selagi kita kaji, selagi kita mengorek dia, nasib kita dapati khazanah Al-Quran tak pernah habis. Kan? Begitu juga dengan ayat-ayat berkaitan dengan sains. Jadi Al-Quran dapat menggambarkan sains. Padahal Nabi turun ajar pada sahabat, Nabi tak sebut pasal sains. Ayat tu datang lalu gitu je. Ayat-ayat sains. Tapi hari ni orang dah kenal sains, dah dapat tengok bumi macam mana, bulat dia apa semua kan. Dah dapat kaji apa kimia ataupun biologi manusia, bahan-bahan benda kecil sama ada virus ke bakteria, dapat benda kecil. Akhirnya Quran dah sebut dah benda tu di dalam Al-Quran. Tu hebatnya Al-Quran ni. Entah ilmu apa lagi di masa akan datang yang muncul, yang baru nak muncul, Al-Quran pasti dah sebut benda tu. Saya yakin 100%. Sebab dah terbukti 85% apa yang disebutkan oleh Quran telah terbukti benda tu ada dalam Quran. 85% Al-Quran telah membuktikan bahawasanya apa yang dilalui oleh manusia, apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, semua telah berlaku. Tinggal lagi 15% sahaja. Kata Dr. Zakir Naik lah, kadang-kadang dia kata 85, kadang dia kata 80 kan. Yang 15 tu apa dia? 15 tu ialah alam akhirat. Mati, kubur, mizan, neraca, sirat, titian sirat, syurga neraka. Tu tinggal yang tu je tak terbukti lagi. Tu nak buktinya memang kena matilah tu tuan-tuan. Kena tunggu kiamat dulu tiupan sangkakala tu kena tiup dulu baru terbukti semua tu kemudian kehadiran Ya'juj Ma'juj, Dajjal, Nabi Isa dan sebagainya. Baik, begitulah Al-Quran Al-Karim yang menjadi mukjizat yang tak pernah kering daripada khazanah dia yang sangat luas. Demikianlah. Jadi Quran yang hebat, kitab yang hebat ini, kita nak kenal siapa empunya dia. Pasti empunyanya maha hebat. Maha hebat. Sebab tu dalam perbahasan saya datangkan sikit-sikit lah perbahasan ulama. Mukjizat Quran ni paling ringkas macam mana? Geng-geng Mu'tazilah kata paling ringkas ialah satu surah. Kan? Satu surah. Tapi ulama bahas lagi. Sebenarnya paling ringkas adalah satu ayat pun dah memadai menjadi mukjizat. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Saya suka datangkan tokoh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ini tokoh tafsir sebenarnya. Kalau siapa yang ada pandai bahasa Arab sikit-sikit kan, taiklah YouTube tu tengok tafsir kuliah, tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dia ni tahap waliullah lah. Kehebatan dia ni memang luar biasa lah. Dia tidak mengarang kitab, tapi tafsir dia dikarang oleh anak-anak murid yang mendengar daripada kuliah dia setiap hari. Kehebatan dia satu hari dia pernah cerita tentang peperangan Uhud. Ketika peperangan Uhud tu dia ceritalah, menggambarkan tentang
kekalahan umat Islam dalam perang Uhud macam tu Nabi sampai luka jatuh dalam satu lubang dan sebagainya. Jadi dia cerita kuliah tu pada satu malam, dan malam tu dia bermimpi tuan-tuan. Ni yang disampaikan oleh guru-guru kami lah. Saya dapat daripada mulut Ustaz nama guru kita lupa dah lupa dah, nanti kalau saya lupa saya ingat saya beritahu lah. Baik, jadi malam tu dia mimpi Allah Ta'ala bagi gambaran yang jelas, seolah-olah Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi ni berada betul-betul di atas Bukit Uhud, dan dia dapat lihat siapa yang turun, siapa yang naik, sahabat mana yang gugur, sahabat mana yang melemparkan panah, sahabat mana yang sedang berperang, macam mana Khalid Al-Walid yang ketika tu masih dalam keadaan kafir, counter balik kekalahan dia melalui belakang bukit dan sebagainya. Dapat satu persatu Allah Ta'ala buka dia punya hijab dia dapat lihat. Sejarah tu berlaku depan mata dia walaupun dalam mimpi. Kemudian apa yang berlaku tuan-tuan, esoknya dia datang balik ke masjid tersebut, dia bagi kuliah tentang perang Uhud dalam bahasa Arab Fushah dalam keadaan menangis-nangis. Syekh Mutawalli Sya'rawi ni dia suka Syekh Sya'rawi ni dia suka cakap bahasa Amiyah, bahasa pasar Mesir. Jadi kami ni nak kena faham Mesir punya bahasa dulu lah, bahasa pasar dia. Guru-guru kami ni banyak guna bahasa tu. Jadi nak kena faham bahasa pasar dululah. Tapi pada malam keduanya dia cerita dalam keadaan menangis, dalam keadaan bahasa Arab Fushah, bahasa Arab standard, dengan bahasa yang sangat jelas, sangat sedap dalam keadaan menangis. Itu hebat dia. Begitu juga sejarah yang tak pernah terpadam dalam pemindahan makam Hijr Ismail. Minta maaf, Musalla Ibrahim tu, tapak kaki Nabi Ibrahim tu kan. Kalau kita pergi dekat tawaf tu, kita akan nampak satu bentuk emas yang menyimpan kesan tapak Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu. Jadi kisahnya, setiap kali raja yang memerintah Saudi, dia akan pindahkan mengikut ketetapan yang dia nak. Sekejap di sini, sekejap di sini. Jadi satu hari Imam Syekh Sya'rawi ni dia buat haji, dan dia tertidur di dinding Kaabah tu. Dan bila dia tertidur, dan dia Nabi SAW dia berjumpa dengan Nabi, dan Nabi pesan, wahai Sya'rawi, sampaikan nasihat aku kepada pemimpin bahawasanya jangan ubah dah makam Ibrahim ni di tempat yang ada sekarang ni. Jadi bila Syekh Sya'rawi tersedar dan disampaikan kepada pemerintah ketika itu, dan sampai hari ini makam Ibrahim tidak dipindahkan atas saranan Syekh Sya'rawi tersebut. Begitulah dia punya kehebatan dia. Baik, kita nak kata tadi, Syekh Sya'rawi dalam bab mukjizat ialah sekecil-kecil mukjizat dalam Quran ini ialah satu kalimah. Tapi yang pastinya tuan-tuan dan puan, bahawasanya saya pasti baris dan huruf pun, walaupun satu baris, walaupun satu huruf dalam Quran, pasti ada mukjizat dia. Sama ada kita dah bongkar ataupun belum, mengikut tahap kemampuan manusia pula lah. Sebab Al-Quran ni segenap segi baris dia, segi mana pun dia ada dia punya mukjizat dia. Baik. Baik, sekarang dah 9.55 ni. Saya dah tercakap lebih pula. Macam mana Ustazah Siti Hajah? Tapi Ustaz, boleh teruskan lagi. Boleh terus lagi sebab saya ada kelas lagi jam 10 ni. Okey, kalau macam tu okey. Saya minta maaf pada jemaah sebab saya terambil masa dan saya tak sedar saya ulas benda ni saja sejam. Silakan Ustazah. Okey, baik. Baik, alhamdulillah selesai perkongsian yang menarik daripada Al-Fadhil Ustaz Suhaimi tadi. Yang mana kalau kita ingin menuntut ilmu, yang pertama sekali adalah perbetulkan niat kita semula kerana Allah. Sebab apa? Pentingnya
kita perbetulkan niat itu kerana apa? Sebabnya semuanya perbuatan kita mestilah dimulakan dengan niat. Dalam hadis pertama kita pun ada innamal a'malu binniat. Jadi perbetulkan niat kita, maka Allah akan permudahkan segala perjalanan kita pada hari tersebut. Baik, seperti yang mana yang disebutkan oleh Ustaz Suhaimi tadi, nasihat daripada Imam Syafi'i, iaitu ada 6. Yang pertama tadi adalah, yang pertama adalah cerdik, kemudian haloba dalam menuntut ilmu, kemudian yang ketiga bersungguh-sungguh, yang keempat bekalan, yang kelima tunjuk ajar guru, dan yang keenam panjang masa. Baik, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Okay, alhamdulillah, maka dengan berakhirnya tadi Ustaz Suhaimi punya maka berakhirlah kelas tadabbur kita pada hari ini. InsyaAllah ini adalah baru permulaan, maknanya kita kena kenal ataupun kita kena pelajari dulu berkaitan dengan apa yang kita nak pelajari sebelum kita masuk dalam kelas tadabbur Quran yang selepas ini, insyaAllah. Baik, di kesempatan ini juga kami daripada Darul Qura ingin memberi tawaran istimewa kepada tuan dan puan yang hadir pada hari ini, iaitu mari mengaji privasi online. Okey. Baik, kami dari Qura ingin memberi tawaran istimewa kepada tuan dan puan yang hadir pada hari ini, iaitu mengaji privasi online. Kelebihan mengaji privasi online NPO ialah yang pertama, terbuka kepada dewasa dan anak-anak. Mengaji berfokus personal coaching one to one. Ustaz dan ustazah memberi tumpuan kepada tuan dan puan. Puan seorang sahaja, maknanya face to face lah, berdua sahaja, maknanya tidak ada pelajar lain. Mengaji ni ikut tahap tuan dan puan, sama ada Iqra ataupun Al-Quran. Boleh bertanya segala soalan dengan ataupun kepada ustaz dan ustazah. Tidak rasa malu jika tersalah. Pembelajaran secara online, WhatsApp, video call. Jadual mengikut masa lapang tuan dan puan. Jika ada urusan, kita boleh ganti dengan kelas pada hari lain. Kemudian ustaz dan ustazah mesra dan tidak garang, insya-Allah. Itu yang paling penting lah. Insya-Allah tak garang dan boleh belajar bersama-sama. Jadi tawaran ini terhad dibuka kepada 20 orang sahaja untuk hari ini. Jadi bagi yang berminat untuk bersama dengan kami, boleh terus WhatsApp pada nombor yang tertera ataupun WhatsApp admin untuk dapatkan slotnya yang terhad ini, insya-Allah. Baik, dengan berakhir ni, maka berakhirlah kelas kita pada hari ini. Jadi sebelum tu ada soalan. Sebentar saya cek. Okay. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih saya ucapkan bagi yang hadir pada hari ini. InsyaAllah moga-moga ada manfaat yang kita dapat, ada manfaat yang kita boleh ambil daripada pengisian daripada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Suhaimi tadi. Masya Allah, sangat menarik perkongsian berkaitan dengan macam mana belajar kat sana, dengan Syekh-Syekh, Masya Allah, seronok rasanya. Jadi moga-moga ada juga manfaat yang kita boleh ambil dan kita boleh pelajari selepas ni. Semoga kita dapat semangat lagi untuk belajar dan mendalami ilmu Al-Quran, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akhiri kelas kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.